يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل النار. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. فالبكر يجوز للأب والجد عند عدم الأب أصلا أو عدم أهلية إجبارها أي البكر على النكاح إن وجدت شروط الإجبار. Apabila didapati in wujidat syurutul ijbar, apabila didapati syarat-syarat dipaksa. Okey, ayat sini ya. Kita balik apa? Okey. Sini masalah apa? Ini khilaf ulama ya sebenarnya ya. Masalah apa? Adakah bapa ataupun datuk berhak mengahwinkan anak gadisnya? Maksudnya yang masih perawan ya. Al-bikru. Al-bikru makna apa? Perempuan yang belum pernah disetubuhi. Mudah begitu. Yang belum pernah disetubuhi, itu makna bikru. Jadi sekarang, adakah boleh wali, yakni wali maksud sini hanya bapa dan datuk saja. Abang semua tak boleh ya. Ini khusus untuk bapa. Untuk mengahwinkan mereka tanpa kerelaan mereka. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Mazhab kita, dia kata apa? Ini mazhab kita ya. Dia kata apa sini? Okey. Yajuzu lil abi. Yajuzu lil abi wal jaddi inda anami. Mazhab kita dia kata harus bapa ataupun datuk mengahwinkan anak gadisnya dengan syarat masih lagi perawan. Masih lagi perawan. Tanpa kerelaan mereka. Tapi dengan syarat apa? Kita sebut kemarin apa? Syarat pertama apa, Hafiz? Hafiz? Ay wahai ahsanta aikal madha fi takhayyalta? Tatakhayyal, Hafiz? Aikal ya Allah. Ada mu'adawati zahirah bainahuma, tidak ada pemusuhan di antara bapa dengan anak. Sanian. Yalah Aikal. Yang kedua? Yang kedua apa? Okey, mengawinkan dengan sekufu dengannya. Makna sesuai dengannya, setaraf dengannya. Okey. Okey, itu dua syarat. Sebab apa dalil apa? Dalil dia Rasulullah sallallahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kawinkan Sayyidatina Aisyah, dia kawinkan Sayyidina Aisyah waktu masih kecil.
tanpa minta persetujuan sang Aisyah dengan Rasulullah. Boleh? Boleh tak? Okey. Ini ingat ya. Masalah ini sebenarnya berlaku perselisihan yang besar di kalangan ulama. Okey, tak apalah. Ini nanti kalau kita belajar kan, sebab kadang-kadang okey. Undang-undang nikah negara kita karena diambil setengah mazhab lain. Okey. Mazhab kita dia kata harus. Mazhab Abu Hanifah dia kata apa? Tidak sah. Abu Hanifah, perkahwinan anak gadis yang masih perawan tanpa keizinan dia, kalau dikawinkan juga, bapak dia pergi kawinkan dengan orang lain tanpa keizinan dia, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ini pendapat siapa? Pendapat Abu Hanifah. Berdasarkan hadis apa? As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min ahliha. Janda dia lebih berhak sendiri untuk membuat keputusan pada dirinya, pada keluarganya, sebab dia pernah lalui perkahwinan. Wal bikru tustamar. Perawan mesti tustamar, minta pendapat dia setuju atau tidak. Wa idnuha sukutuha. Keizinan dia apabila dia diam, dia izin boleh. Sebab tu kalau mazhab Abu Hanifah, bapa pandai-pandai pergi kahwinkan anak dia tanpa rela dia, hukumnya tidak sah. Sebab apa? Berdasarkan satu hadis, datang seorang perempuan. Kita tengok ya masalah ni ya. Okey. Nanti insya-Allah kalau sebab tu fiqh ni, kalau kita belajar hadis hukum, dia luas perbahasannya. Kita nampak lagi arah sudut mana para ulama bahas. Okey, seorang perempuan datang mengadu Rasulullah, seorang perawan. Dia kata, "Ya Rasulullah, inna abi zawwajani min ibni akhihi." Ya Allah, ya Rasulullah, perempuan ni mengadu. Perempuan ni dia pergi mengadu perawan ni. Inna abi zawwajani min ibni akhihi. Sesungguhnya bapakku ya Rasulullah. Okey. Kawinkan aku min ibni akhihi. Dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapakku kawinkan aku dengan ibni akhihi. Mana apa? Anak saudaranya. Mana apa? Sepupu perempuan tu lah. Untuk apa? Liyarfa'a bi khasisatahu. Mada? Ini salih anta huna. Yusuf, huna Yusuf. Ini. Bijambi Hafiz. Khairi, ini ke kitab? Ma fi kitab Khairi? Intah kitab? Walam yu'ti ilahi ba'du. Ayuh. Mukmin aydan ma fi kitab? Ayuh. Ada berkata balik. Inna abi zawwajani min ibni akhihi. Bapakku kawinkan aku dengan anak saudaranya. Makna sepupu dia lah. Untuk apa? Liyarfa'a bi khasisatahu. Untuk apa? Supaya anak saudaranya ni, sepupuku ni, sebenarnya orang lekeh yang benar tu. Orang lekeh. Jadi kalau kahwin dengan aku, naik sikit dia punya standard. Untuk bapakku naikkan standard. Adik. Okey. Untuk apa? Liyarfa'a bi khasisatahu. Duduk. Aina duduk. Aina duduk. Dukung adik bagi naik ke rumah. Boleh tu. Okey. Inna abi zawjani min ibni akhi liyarfa'a bi khasisatahu. Untuk apa? Dia kesian tengok anak buah dia ni. Nampak apa? Lekeh. Orang tak peduli. Jadi kalau kahwin dengan aku, naiklah standard dia. Kahwin dengan aku. Sebab keluarga bapak aku ni orang terkenal. Jadi apa? Oh, menantu si fulan ni. Jadi dia mengadu Rasulullah. Bapakku kahwinkan aku dengan anak buah dia. Supaya apa? Supaya untuk dimuliakan anak buah dia ni.
Sebab apa? Supaya dapat standard anak buah dia ni. Jadi Rasulullah buat. Okey. Jadi para Rasulullah buat. Ini Abu Hanifah kata tak sah ni. Fajala amraha ilaiha. Jadi Rasulullah serahkan. Balik pada kau. Balik pada kau, macam mana pendapat kau? Kalau kau kita nak teruskan perkahwinan. Kalau kita tak mau, terfasakh perkahwinan kau. Jadi apabila dia tengok begitu, dia kata apa? Apa dia kata Rasulullah? Falamma ra'at dhalika, bila dia lihat begitu, dia kata, qalat ajadtu ma sana'a bi abi. Aku benarkan apa yang bapakku lakukan. Okey. Apabila Rasulullah sebut begitu, fajala amraha ilaiha. Makna Rasulullah terpulang pada kau lah. Rasulullah sebut, terpulang pada kau lah. Kalau kau nak teruskan perkahwinan, terus. Kalau kau nak fasakh, terfasakh sekarang dia. Falamma ra'at dhalika, apabila dia lihat begitu, qalat ajaztu ma sana abi. Tak, aku reda apa bapakku buat. Tapi walakinni aradtu, tapi aku mengadu pada Rasulullah. Ini dia kata, walakin aradtu bidzalika, dengan ini, an ta'lama an-nisa annahu laysa lil aba min al-amri syai', supaya perempuan tahu bapa-bapa tak boleh paksa anak berkahwin. Inilah sandaran mazhab Abu Hanifah. Dia kata apa? Tidak boleh dipaksa. Tak boleh paksa perawan untuk kahwinkan. Apa lagi sampai tambat-tambat lagi ya. Sampai dirantai-rantai lagi ya. Tak boleh. Hatta innama aradtu bidzalika. Aku nak tahu begitu hatta. Sehingga apa? Innama aradtu bidzalika. Aku nak begitu, dia kata. Aradtu bidzalika. Okey, untuk apa? Dia kata apa? An ta'laman nisa, atau dalam lain an u'alliman nisa. An ta'laman nisa, adakah untuk mengetahui perempuan-perempuan lain, ataupun an u'alliman nisa, atau riwayat lain, aku nak mengajar perempuan lain. Annal hal wa sya'nu laisa lil aba'i, laisil aba minal amri syai'. Makna tidak ada untuk bapa-bapa ini kepada anak untuk memaksa anak perempuan mereka berkahwin, bukan urusan mereka. Jadi sebab apabila Rasulullah serahkan urusan pada perempuan tadi, sebab tu Abu Hanifah kata, mazhab Abu Hanifah tidak sah dipaksa perawan untuk apa? Kahwin dengan siapa? Tak boleh. Mesti dapat setujuan dia. Apatah lagi sampai dia cukup rambut kah, dia apa, diikat, dia apa, dikurung lagi, itu bukan begitu ya. Okey, wadah. Okey. Jadi sini, tapi kita sekarang Imam Syafi'i ni mana? Sebab satu, dalil dia apa? Perkahwinan Sayyidina Aisyah dengan Rasulullah. Yang kedua, riwayat kedua, al-yatimah tusta'mar. Anak yatim diminta pendapat dia. Sebab anak yatim apa? Dia tidak ada bapa. Jadi yang jaga dia untuk kahwin dia mesti pendapat dia. Jadi apa fiz? Kita panggil apa? Kita panggil mafhum mukhalafah. Anak yatim diminta pendapat. Kalau tak yatim, tidak perlu diminta pendapat. Ini. Jadi sini ingat ya. Tulis tu. Mazhab Syafi'i dengan Maliki sama. Wali bapa dan datuk dipanggil wali mujbir. Mereka berhak untuk mengahwinkan anak gadis mereka yang masih perawan ya. Yang masih perawan, biarpun tanpa keredaan mereka. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, bapa dengan datuk dipanggil wali mujbir. Wali apa habis? Wali al-waliyu mujbir. Okey. Mazhab Abu Hanifah, dia tak terima langsung. Perempuan janda kan perawan tak berhak untuk paksa, sebab itu diri mereka. Macam mana, sebab apa? Bagaimana tak dipaksa mereka untuk menerima sesuatu mereka tak boleh terima? Faham tak? Sedangkan mereka apa? Itu diri mereka. Macam mana nak paksa? Sebab tu nampak dia lebih bagi apa? Kebebasan pada perempuan Abu Hanifah. Wadah. Mazhab Imam Ahmad, dia tengah-tengah. Sebab tajuk ni selalu kontroversi ni. Nah, Islam suka paksa apa? Mazhab Imam Ahmad, ingat Mazhab Ahmad dia tengah-tengah.
Kalau perempuan tadi belum balik, Naufal, punah. Yalla Naufal, punah. Hamzalah, punah. Hatta, punah. Yalla Hamzalah, punah. Okey. Okey, tengok Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yalla Hamzalah, punah. Syafi'i dengan Maliki apa? Sama. Boleh dipaksa. Abu Hanifah tak boleh sama sekali. Sebab itu apa? Diri mereka. Macam mana nak paksa sedang Allah sebut Al-Quran apa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dialah Allah yang menjadikan dari diri kamu pasangan hidup kamu untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu menjadi tenang dengannya, dengan pasangan kamu. Jadi kalau tak suka nak tenang mana? Balik-balik nak lari saja. Balik-balik nak lari sebab tak tenang kan? Ini Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad, dia kata apa? Kalau kanak-kanak boleh paksa. Sebab apa? Hadis Rasulullah kahwinkan siapa? Rasulullah SAW kahwinkan Aisyah, Rasulullah Abu Bakar kahwinkan Aisyah dengan Rasulullah tanpa minta persetujuan Aisyah dulu, kanak-kanak. Sebab dia kata waktu kanak-kanak ni memang bapak dia kalau kahwin dengan orang tu memang dia sayang betul. Tak mau bagi terlepas dengan orang lain. Abu Bakar kahwin dengan siapa? Dengan Rasulullah. Nah, siapa manusia paling mulia? Selain Rasulullah. Nah, sebab tu tindakan Abu Bakar menjadikan Aisyah, subhanallah, asbab Aisyah menjadikan perempuan yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebab apa di akhirat? Siapa makan berita tinggi? Siapa? Satu tempat. Fas'alul wasilah fa inna manzilatul fil jannah. Kamu minta padaku waktu lepas azan tu al-wasilah fa inna manzilatul fil jannah, kerana dia adalah satu tempat di syurga. La yanbaghi illa li ahadin min ibadih. Tidak ada siapa pun boleh sampai mendapatkan tempat tersebut al-wasilah, seorang saja daripada hamba Allah. Fa arju an aku anahu. Aku harap akulah orang itu. Dan memang Rasulullah pun tempat tu. Jadi Aisyah sama tak? Aisyah sama juga. Sebab dia pendamping Rasulullah. Mana Rasulullah sendiri? Aisyah tetap bersama dengan Rasulullah. Sebab tu kita kata orang Syiah ni dalam kejahilan mereka jahil. Mereka Syiah, orang Syiah ni mereka memusuhi Sayyidina Aisyah, caci Sayyidina Aisyah. Sedangkan Allah sebut dalam Quran apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri Rasulullah itu ibu-ibu mereka. Tiba-tiba benci ibu sendiri. Allah sebut Aisyah isteri Rasulullah kan? Mereka mengaku. Tapi mengapa kau benci sendiri? Sebab kita Syiah ni, sebab tu dua penyakit umat Islam ni kan, dia barah sampai ke akhir zaman. Bermula daripada awal Islam sampai akhir zaman. Dua barah umat Islam. Pertama apa? Khawarij. Ini Khawarij. Sifat dia apa? Mudah mengkafirkan, menyesatkan umat Islam yang lain. Mengkafirkan, menyesatkan umat Islam lain, Khawarij. Ini muncul pada awal Islam. Yang kedua apa? Syiah. Ini mengkafirkan sahabat, mencela sahabat. Okey. Apa? Memunafikkan para sahabat, Syiah. Sekarang itulah sakit baki dia. Umat Islam sekarang itulah ni. Sekarang umat Islam yang kita jadi lemah sekarang, kita menjadi permainan umat Islam sekarang apa? Menjadi permainan dua golongan ni. Satu golongan Khawarij, satu golongan Syiah. Di mana Syiah dia? Di Iran. Syiah di Iran. Khawarij di mana? Di Saudi. Itulah Khawarij sekarang. Itulah Wahabi ini. Sewaktu kezahiran apa? Lahir dulu, mereka ulama sebut apa? Khawariju hadal asr. Inilah Khawarij zaman sekarang, Wahabi. Sebab kemunculan mereka, tengok kemunculan Wahabi bila muncul Wahabi? Mereka perangi Turki, kerajaan Islam Osmaniyah.
Mereka kafirkan umat Islam lain, bid'ahkan umat Islam lain, syirikkan umat Islam lain. Mereka halalkan darah umat Islam yang lain. Akidah umat Islam syirik, akidah umat Islam kafir. Ibadat orang umat Islam penuh dengan bid'ah. Ini khawarij. Faham tu? Khawarij. Ciri khawarij. Satu lagi Syiah. Okey. Sekarang berperangan begitu. Contoh di Yaman. Saudi dia sokong satu pihak, Iran sokong satu pihak. Berperanglah. Sebab apa? Inilah penyakit umat Islam sekarang. Kita berada di antara kuasa khawarij dengan kuasa kuasa Syiah. Porak pernah. Di Syria begitulah. Di mana? Di Yaman begitulah. Di Libya begitulah kuasa ni. Satu Saudi taja, satu Iran taja. Berperanglah umat Islam. Umat Islam jadi mangsa. Sebab tu setengah dia orang Ustaz katakan kalau Wahabi ni Syiah jelas. Wahabi ni orang ramai tak faham. Kita kan, sebab tu saya kata macam kita ni, Ustaz ingat ya, kita ni ikut biar kita faham. Kita nak ikut biar kita faham. Ustaz kata Wahabi ni menyeleweng. Ustaz belajar, Ustaz khatam kitab dia Fathul Majid. Ustaz dengar kitab tu? Fi syarhi kitab tauhid. Fathul Majid fi syarhi kitab tauhid. Siapa pegangan dia? Abdul Rahman Ali Syekh. Ustaz belajar sendiri dengan Syekh Wahabi untuk nak tahu apa tu Wahabi. Kita belajar baru kita tahu. Rupa-rupanya begitu. Sebab tu ulama kita lawan betul Wahabi. Sebab jelas kesesatan mereka, penyelewengan mereka. Contoh Ustaz sebut Ustaz apa? Ustaz bermazhab Syafi'i. Siapa boleh sebut pada Ustaz sisi gelap Imam Syafi'i? Apa dia buat pada umat ni? Sisi gelap Imam Syafi'i. Sejarah dia, kita tahu kan sejarah Imam Syafi'i? Dia lahir di Mekah, umur 15 tahun. Syekh dia Khalid Az-Zanji benarkan dia pergi fatwa di Mekah. Dia belajar dengan Imam Malik. Dia pergi ke Iraq, dia pergi ke Mesir. Dia wafat di Mesir. Pengikut dia bukan alang-alang. Ibrahim Al-Mudhani, Yaqub Al-Buwaiti, Harmalah di Iraq, Imam Ahmad Ar-Rabi'. Jadi kita sebut macam ni, jelas. Tapi sekarang kau sebut aku Wahabi, aku ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Biarpun sebut apa juga Muhammad bin Abdul Wahab, dia kan menyuruh kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Dia kan diajak kita balik kepada Quran dan Sunnah. Apa masalahnya? Itu orang tak faham Wahabi. Sebab tu dia boleh cakap begitu. Cuba dia belajar sejarah dia. Okey, saya tanya, macam mana dia muncul? Macam dia muncul? Siapa dia perangi? Untuk dapatkan kekuasaan, siapa dia perangi? Okey, Muhammad Al-Fatih, ya, pejuang Islam. Dia perangi siapa? Rom. Saleh Ayyubi, dia perangi siapa? Kerajaan apa? Tentera Salib. Nuruddin Az-Zinki, kerajaan Salib. Okey, Izzuddin Abdul Salam, imam. Dia perangi siapa? Zaman Sultan Saifuddin Qutb. Dia lawan siapa? Tatar. Di zaman dia lah. Izzuddin Abdul Salam, Tatar di bawah pimpin apa? Tumbang di Ainul Jalut. Ini imam kita. Mereka apa? Mempertahankan umat ini. Jadi kita sebut ini imam. Izzuddin Abdul Salam imam. Imam Nawawi imam. Syafi'i imam. Sekarang tiba-tiba sebut Imam Muhammad Abdul Wahab. Dia imam siapa? Sekarang tentera kafir mana dia perangi? Dia perang siapa? Dia perang kerajaan Turki Osmania. Kerajaan Islam. Khalifah Osmania. Yang apa? Waktu tu Gamno kan di bawah apa? Hijaz di bawah apa? Gamno Mesir. Di bawah wilayah Mesir. Sekarang dia perangi umat Islam. Tiba-tiba disebut itulah imam. Sanggupkah kita berimamkan seseorang yang memerangi umat Rasulullah sendiri? Boleh faham soalan Ustaz? Dia perangi kerajaan. Sebab tu Imam Sawi boleh baca dalam Hasyiah apa? Hasyiah Jamal ala Jalalain. Dia kata haula'i khawarij. Zaman dia, mereka ni khawarij. Sebab tu kerajaan Turki semuanya perangi mereka. Wadih. Tiba-tiba ada imam, orang tak faham. Sebab tu kena belajar. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Ini banyak ni. Sebab tu Wahabi ni kita kata bahaya situ. Bahayanya di situ. Sekarang ini permainan dia dengan Iran Syiah, ini Khawarij. Umat Islam terperangkap di tengah-tengah tu. Okey, sebab tu sama aja. Kita sebut macam kita sebut apa? Perempuan macam sekarang lah apa?
Yang setengah-setengah ni masuk universiti, dia belajar perundangan, okey, masuk apa? Perjuangan, memperjuangkan hak wanita. Betul dengar tu? Adalah kalau game-game peguam tu apa? Sister in Islam. Sister in Islam kan? Okey. Kami apa? Kami memperjuangkan hak wanita. Perjuangkan hak wanita. Kadang-kadang mereka ni pun itu orang universiti. Kita perlu bangkit memperjuangkan hak wanita. Hak kita ditindas, wanita tak dapat hak. Okey, sekarang kau nak ikut nak perjuang hak wanita tu. Apa hak kau perjuangkan? Ingat ya. Yang macam malam sebut apa? Soalan kemalam apa? Apakah hukum muslimah menentang poligami? Itu antara ciri dia orang tu. Tak dibenarkan poligami, mesti dapat persamaan lelaki dengan perempuan, perempuan diberi hak persamaan dengan lelaki. Ini apa? Orang ini yang pejuang benda tu, sister in Islam, woman lib, semua apa yang paling top sister in Islam kan? Okey, kamu tengok ya. Sebab tu saya kata, kita apa pun nak buat, kita kena belajar asal dia. Okey, yang perjuangkan hak asasi wanita ni, memperjuangkan hak asasi wanita tu, lambang dia apa? Lambang bulat tu kan ada salib bawah sikit kan? Bulat, salib sikit tu. Dia perjuangkan hak wanita ni, itu daripada barat. Kamu tahukah kalau kita belajar kisah orang buku Kristian dulu, zaman gereja dulu, mereka ni, bagi mereka wanita ni sebenarnya binatang kan manusia zaman mereka. Dan mereka kata, sebab tu dulu perempuan haram memakan pil menahan sakit di gereja dulu ya. Perempuan haram makan pil menahan sakit untuk bersalin. Sebab apa? Sebab itu hukuman Allah kepada wanita. Sebab apa? Sebab kerana wanita lah, kerana Hawa lah Adam terkeluar dari syurga. Faham tak? Jadi pedri mereka sebut perempuan tak boleh makan pil penahan sakit. Sebab apa? Sebab itu hukuman Tuhan pada mereka. Tapi apabila Ratu England makan pil, mereka diamlah. Ratu bersalin, dia makan pil untuk tahan sakit. Dia kena diam. Okey, dulu Hafiz, kau belajar Hafiz, rewasi pendesrian. Kau tak belajar sejarah ke? Okey, ada belajar kan? Revolusi perindustrian. Lanjut belajar Hafiz. Revolusi perindustrian. Orang Eropah dulu, tengok ya. Dia dulu, ini semua benda ni daripada barat nak bawa pada kita. Sebab tu yang baru ni isu apa tu? Suami perlu bodoh-bodoh, isteri perlu bodoh-bodoh pada suami ke? Jadi isu tu. Geng ni jadi isu. Isteri perlu apa? Perlu bodoh-bodoh pada suami kan? Kelang kabut, mana boleh? Kita mana boleh bodoh-bodoh dengan lelaki? Ini kelang kabut golongan ini. Terpengaruh dengan satu benda mereka tak faham. Barat dulu, selepas revolusi perindustrian, dulu zaman pertanian, Eropah dan pertanian, dia duduk sistem Baron tu. Ada tuan tanah. Jadi apabila ledakan perindustrian, banyak berlaku kilang-kilang, orang kampung mula pergi ke kota di barat ni untuk bekerja. Perempuan bekerja, lelaki bekerja. Jadi apa, lelaki bekerja, perempuan bekerja di kota. Hidup di kota tak macam di kampung sudah. Tak ada lagi toma, aku, engkau. Okey, jadi waktu itu belajar tu. Mereka kilang ni, dia mula apa? Dia menggunakan kanak-kanak wanita. Gaji perempuan kerja sama dengan lelaki, tapi perempuan gaji kurang. Ada kan? Akta wanita semua tu. Belajar kan? Kanak-kanak kerja masa digunakan betul. Akhirnya perempuan, sebab mereka perempuan digaji bagi kurang zaman revolusi perindustrian. Jadi mereka lawan, mereka dapat minta apa? Minta hak persamaan. Kemudian berlaku perang dunia pertama. Apabila berlaku perang dunia pertama, apa berlaku? Ramai lelaki yang mati di barat. Tengoklah Perancis semualah, Hitler semua hancur semua tu kan. Perang dunia pertama dulu. Perang dunia pertama, perang kedua. Jadi suara wanita ni semakin kuat. Mereka nak apa? Nak hak untuk ke parlimen, hak untuk dilantik sebagai pemimpin, hak persamaan. Jadi situlah muncul apa? Perjuangan hak wanita. Tetapi orang kita ni bangang-bangang, dia belajar di barat, dia tak belajar usul-usul, dia kata kita Islam juga, wanita Islam ni perlu kita bangkitkan, perjuangkan hak wanita. Faham tak?
Sedangkan dalam Islam, bila pula Islam nafikan hak wanita? Sedangkan Allah sebut apa? Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal mu'minuna wal mu'minat. Orang beriman lelaki dan perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka merupakan penolong kepada sebahagian yang lain. Saling tolong-menolong. Laki tolong perempuan, perempuan tolonglah laki. Apa kerja mereka? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru, ya'muruna bil ma'ruf, menyeru berkebaikan dan menghalang daripada kemungkaran. Tiba-tiba datang mereka ni lah yang jadi apa? Nak rosak pemikiran wanita tu tentang poligami. Tentang poligami. Nah, perempuan pun tak boleh kahwin suami ramai, mana boleh lelaki ramai juga. Mereka ni lah nak bagi perempuan Islam jadi kafir ni. Yang apa? Yang banggang-banggang balik apa? Yang tak sama sejarah kita dengan sejarah Barat. Kita bila kita tindas perempuan. Islam, Quran sebut tu. Bahkan apa? Allah sebut lagi. Contoh ahli syurga, lelaki ke perempuan? Dalam surah Tahrim. Allah bagi. Daraballahu mathalan lilladzina amanu mara'ata. Daraballahu imra'ata Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah bagi contoh lagi untuk kita ni, lelaki ni, keimanan. Kamu nak beriman, contohi imannya isteri Fir'aun. Perempuan lagi. Faham tak? Jadi yang bodoh-bodoh ni itu ambil tu. Terus apa? Kempen monogami. Golongan ini. Kempen monogami, menentang poligami, dan paling huru-hara lagi apa? Minta disamakan pembahagian faraid lelaki dan perempuan. Dia kata mengapa perlu lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, sedangkan isteri kerja, suami kerja. Anak perempuan dia bagi juga nafkah ke bapak dia. Mengapa apa? Inilah golongan inilah yang memurtadkan perempuan-perempuan Islam tanpa sedari ini. Kalau kita tak jaga akidah, mudah saja mereka terperangkap. Itu boleh muncul soalan tu. Apa hukum ustaz muslimah menolak poligami? Apa hukum ustaz gara-gara ini ni? Faham tak? Sebab tu kita kena faham asal usul. Islam subhanallah lengkap. Sebab apa perempuan dapat separuh? Perempuan dapat separuh. Sebab apa? Perempuan harta pusaka dapat separuh. 1 sen pun dia tak perlu keluar. Nafkah dia suami dia wajib bagi. Faham tak? Nafkah anak-anak suami dia. Jadi dia dapat 1 bahagian pun khusus untuk dirinya saja. Itu pun dirinya pun suami wajib bagi nafkah. Lelaki 2 bahagian, 1 nafkah isteri dia, nafkah anak-anak dia, nafkah ibu bapa pun dia. Boleh? Okey. Itu kena faham ya. Okey. Aina wasalna? Okey. In wujidat syurutul ijbari bi kauni zawjati ghairi mawtu'atin bi qubulin. Dengan keadaan az-zawjah ghairi mawtu' bi qubulin, tidak setubuhi daripada kemaluan depan. Makna itulah bukan liwat ya. Liwat tak dikira ya. Wa an tuzawwaja dan nikah ini bi kuf'in, dengan yang kufu, dengan sesuai dengannya. Okey, syarat dia bi mahri misliha, bi mahri misliha, dengan mahar pun sepadan juga. Anak kau kahwinlah anakku ni 50 sen. Jangan begitu. Okey, min naqdil balad, daripada duit mata wang negeri tersebut. Wasaibu, dan saibu. Makna apa saibu ni? Yang telah pernah merasai persetubuhan. Sebab apa? Sebab mereka telah merasa perangai lelaki. Wasaibu, mereka telah merasa perangai lelaki. La yajuzu, tidak harus, liwaliha, bagi walinya, tazwijuha, mengahwinkannya, illa, melainkan ba'da bulughiha, selepas balighnya. Selepas balighnya. Contoh ya. Ini mazhab Syafi'i sendiri pun contoh ya. Wala a'yadzubillah, wala a'yadzubillah, wala a'yadzubillah. Contoh saja. Seorang kanak perempuan ni umur 10 tahun, wala a'yadzubillah, belum balik, dirogol. Contoh dirogol. Wala a'yadzubillah, subhanallah. Bolehkah bapak dia paksa dia kahwin?
Boleh kah? Tak boleh. Dan bapa dia pun tak boleh kahwinkan dia. Sebab dia kata apa? Illa ba'da bulughiha, melainkan selepas balighnya. Wasaibu la yajuzu. Boleh faham tu, Fiz? Sini Fiz ya. La yajuzu liwaliha, tidak harus, mana haram, tak sah. Liwaliha tazwijuha, mengahwinkannya. Illa ba'da bulughiha wa idniha, mana izinnya selepas dia balik. Waktu kanak-kanak, keizinan kanak-kanak tak diterima. Sebab apa? Sebab ahliyatul ada apa, Fiz? Naqisah. Wa idnuha nutqan, dan keizinannya mestilah dengan disebut, ya aku setuju dikahwinkan. La sukutan, bukan dia berdiam di diri. Perawan tak apa, tapi ini tak perawan, dia mesti disebut, dia mengaku dengan lidahnya. Sebab kalau perawan habis, as-sukut fi ma'radil bayani bayanun, diam pada waktu memerlukan keterangan merupakan satu keterangan. Tapi ini janda tak, ataupun yang telah pernah bersetubuh, dia wajib wajib pengakuan dia dengan lidah dia. Wallahu ta'ala a'lam. Mawjud soal? Maafi? Mawjud tak? Ya Allah, hari ni. Ya, iqra. Jika raya korban tahun ini tidak ada dan ibadah haji tidak ditunaikan, kita berdosa besar. Okey, adakah kita berdosa? Okey, ingat ya. Mengerjakan haji setiap tahun, ingat ya, mengerjakan haji setiap tahun merupakan fardu kifayah kepada seluruh umat Islam. Boleh faham itu? Boleh faham? Mengerjakan haji setiap tahun merupakan fardu kifayah kepada seluruh umat Islam. Mana setiap tahun mesti ada ibadat haji. Sebab itu syiar. Boleh? Mesti ada ibadat haji. Okey. Jadi kalau kita, Allah sebut apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah menjadi kewajipan kata umat ini, kata manusia, hajjul bait, mengerjakan haji di Baitillahil Haram. Untuk siapa? Liman istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu sampai ke sana. Jadi kita tak mampu sampai ke sana. Sebab apa? Lapangan terbang pun ditutup. Jadi macam mana? Jadi apa? Sebab kita tak mampu sampai. Tak berdosa ya? Tak berdosa pada kita. Sebab apa? Sebab kita tak mampu. Sebab Allah yang berdosa ni orang yang mampu. Okey, sebab terus sebut yang berdosa siapa? Man kana lahu sa'atun falam yahujja fala syai'un min an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang ada kesempatan, ada peluang, ada kelebihan ruang, tapi walam yahuj, dia tak kurniakan haji, fala yamna'hu, tidak ada sesuatu pun menghalangnya, an yamuta yahudiyan, untuk dia mati sebagai seorang Yahudi atau apa? Nasraniyan, atau seorang Nasrani. Dia sengaja tak mau pergi. Sengaja tak mau pergi, dia sibuk benda lain. Tapi kalau dia sibuk untuk urusan agama, tak ada masalah. Sibuk urusan agama, tak sempat pergi haji. Contoh siapa? Siapa yang orang besar kita dalam sejarah Islam, dia tak sempat pergi haji? Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dia wayakkan dia tak sempat mengerjakan haji. Meninggal tanpa sempat mengerjakan haji. Sebab apa? Sibuk berperang menentang kerajaan Rom, kerajaan Salib. Wadih? Ha? Okey, tak berdosa ya? Okey. Mawjud? Khalas? Aywa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin al-mazida ya rabb lakal sultani. Allahumma salli sallim Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'alna al-muttaqina imama. Allahumma salli sallim اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن والشر غيره. اللهم صل وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا حلمي أين هو؟